Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anal waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna 'ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikanlah kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami supaya sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Puan Rosimah binti Saad selaku moderator program Bicara Wara pada petang ini. Yang saya raikan Tuan Ahmad Basari bin Rahim selaku pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Padang Terap. Seterusnya yang berusaha barisan timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah, yang diraikan juga para pengetua, guru besar dan seluruh guru-guru, dan kita raikan juga seluruh keluarga besar pejabat pendidikan daerah Padang Terap, para pelayar yang mengikuti siaran kita pada petang ini. Tak kira dari mana dapat mengikuti, yang dari utara kita doakan moga sejahtera, yang dari timur didoakan terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan didoakan dapat keampunan. Terima kasih kerana dapat bergabung pada petang ini walaupun dalam suasana cuti persekolahan, dan ada di kalangan kita yang sedang pun bercuti bersama dengan keluarga di tempat percutian masing-masing, namun dapat mencuri masa sebentar untuk kita mengikuti program pada kesempatan petang ini. Saya diminta menyampaikan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat, mencari erti kemerdekaan yang sebenar. Saudara-saudari sekalian, kita sudah 15 hari menyambut genapnya 64 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka ini dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka ini bukannya lollipop ataupun gula-gula percuma yang diberikan oleh pihak Inggeris. Merdeka juga tidak datang secara magic, abrakadabra, simsalabim, dapat merdeka, tidak. Merdeka ini ada harganya. Kita bayar bukan dengan wang ringgit, tetapi dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, merdeka ini wajar dikenang tiap-tiap tahun kerana sebagai salah satu bentuk kita mengucapkan terima kasih, dan kita belajar untuk berterima kasih kepada para pejuang kita orang tua-tua dahulu. Namun saudara-saudari sekalian, euforia kegembiraan dan juga kegairahan menyambut kemerdekaan negara pada tanggal 31 Ogos, kita melihat ianya separuh hambar dek kerana terjangan pandemik COVID-19 yang telah sedikit sebanyak mengekang rasa gembira rakyat. Ditambah lagi dengan latar sosioekonomi yang agak merosot lantaran wabak ini, sedikit sebanyak telah menyelimutkan rasa dingin di kalangan rakyat. Kita berdoa moga selepas daripada penghujung Oktober ini kita akan jauh lebih baik selepas kita mengisytiharkan kemerdekaan kita yang baru, iaitu kemerdekaan daripada penjajahan pandemik kepada endemik, insya-Allah. Cuma adalah menjadi satu kesilapan yang bersifat akademik, ya, bukan kesilapan dosa pahala masuk neraka apa tidak. Ini ada salah satu keterlanjuran akademik berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Kerana dilihat tidak benar-benar memberikan satu pelurusan sejarah tentang siapakah pejuang-pejuang sebenar yang membangkitkan semangat kemerdekaan. Seperti yang kita maklum, daripada kecil sampai sekarang,
Kita diajar bahawa hanya kelompok nasionalis kanan sahaja yang dibesar-besarkan sumbangan mereka dalam perjuangan menuntut kemerdekaan, dengan seolah-olah kita menafikan peranan Islamis dan para alim ulama. Saudara-saudari sekalian, langit sejarah telah merakamkan seawal abad ke-20 lagi yang mana munculnya arus kesedaran Islam di kalangan masyarakat di tanah Melayu ketika itu untuk memperjuangkan nasib Islam dan bangsa Melayu di negara ini. Dan siapa yang meniupkan semangat ini? Para ulama, para agamawan, mereka ini yang menjadi tonggak utama dalam perlawanan menentang imperialisme di tanah watan ini. Kerana golongan nasionalis kanan bukan tidak mengiktiraf jasa mereka, tidak. Tapi mereka adalah kelompok yang ketika itu sudah pun bekerja dengan British. Mereka sudah menjadi pegawai-pegawai British, BMA, British Military Administration. Ada gajinya, ada bagai-bagai lagi. Maka semangat untuk berlawan itu jauh lebih kurang. Sangat kurang berbanding orang yang tidak ada apa-apa. Nothing to lose ini. Para agamawan, imam, lebay-lebay, kiai, mereka ni got nothing to lose. Mereka tidak makan gaji, mereka tak ada pencen dengan Inggeris. Lalu mereka ini yang meniupkan semangat perjuangan kepada orang lain untuk bangun berlawan. Dan benda ini bukan hanya berlaku semasa zaman BMA, tapi sejak daripada zaman Portugis lagi. Sebab itu tidak keterlaluan langsung kalau kita ingin mengatakan pada petang ini bahawa Islamlah yang telah menggerakkan kemerdekaan. Kerana Islam adalah agama yang paling menentang perhambaan sesama manusia. Islam dia paling tak suka menjadi hamba kepada orang. Sebab itu dialog Rostam Farrokhzad dengan seorang sahabat Nabi Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amru al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu itu terkenal dirakam oleh sejarah. Yang mana Rostam Farrokhzad ini bukan calang-calang orang. Dia ni Commander-in-Chief Sassanid Persian Forces. Dia seorang Panglima Jeneral 3 bintang. Dia memimpin lebih daripada 80,000 tentera. Dan dia juga adalah pemimpin komandan kepada pasukan gajah perang. 33 ekor gajah perang di bawah pemerintahan dan arahan Rostam Farrokhzad. Ini bukan calang-calang jeneral ini. Tetapi ketika itu Panglima Islam Khalid Al-Walid nak menunjukkan bagaimana motivasi orang Islam, dia hanya hantar Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amr al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu yang semasa itu dia ni brigadier general, 1-star general sahaja. Padahal ramai general 2-star, major general, 3-star general, ramai lagi. Khalid Al-Walid boleh saja hantar Sa'ad bin Abi Waqqas, Musana ibn al-Haris, Huzaifah al-Yamani, Nu'man ibn al-Muqarin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla, Qa'qa' ibn Hamru. Ramai lagi panglima-panglima yang lebih kanan daripada Rabi' bin Amir. Tapi kenapa dia menghantar Rabi'? Nak menunjukkan kepada pasukan Iran atau pasukan Parsi ketika itu, ini baru aku hantar general aku yang paling bawah sekali. Kalau aku hantar general aku yang 2-star, 3-star, tak tahu apa lagi dialog dia akan ucapkan kepada kamu. Saudara-saudari sekalian, ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rostam Farrokhzad, panglima-panglima Parsi, Hormuz, Indra Zaghur, Bahman Jadu, Karans bin Karyans, Aqqa' ibn Qais dan ramai lagi, mereka begitu terpinga-pinga dan keheranan. Dengan selambanya, Rabi' bin Amir, dia beri sepatah dua kata kepada pasukan Parsi, katanya, ketika ditanya, apa hal kamu datang ke negara kami buat kacau bilau? Kamu nak apa? Dijawab oleh Rabi' bin Amir, Allahu bata'asana linukhrijan nas min ibadatil ibadi ila ibadatillah wahdah. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan kamu semua daripada jadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Allah. Itu saja skrip yang dibawa oleh Rabi' bin Amir. Kami nak bebaskan kamu daripada jadi hamba kepada Maharaja Parsi menjadi hamba kepada Allah. Islam. Dia pantang dia kita jadi hamba ini.
Ada satu hadis Nabi SAW pernah sampaikan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal. Kata Nabi, kau kalau pergi berperang dengan orang-orang musyrik ini, kata Nabi, engkau bagi dia 3 pilihan. 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Maka kata Nabi, kau beri mereka pilihan. Kalau dia pilih pilihan itu, maka kamu terimalah pilihan itu. Summa du'uhum ilal Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Dan kalau kau seru dia pada Islam, hendaklah mereka terima. Bukan memaksa. Kalau dia tak terima, masuk kepada pilihan yang kedua, iaitu hendaklah mereka membayar jizyah. Kalau mereka jizyah pun malah bayar, barulah berbincang untuk melakukan peperangan. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Dan kalau mereka tidak mau, kau minta tolong dengan Allah, berlawanlah dengan mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Tapi kepada orang yang jiwa sekular, otak barat apa semua, jangan salah faham hadis ini. Ini bukan hadis penjajahan, tidak. Hadis ini adalah hadis reaksi balas terhadap kezaliman yang orang lakukan pada kerajaan Islam ketika itu. Dan ini sangat luas untuk kita bahaskan, tak sempat kita bincangkan dalam pertemuan singkat pada petang ini. Para sahabat ketika mendengar kata-kata baginda Nabi ini, mereka begitu berpegang kuat kepada semboyan ini, hingga kan pernah berlaku satu ketika musuh ketika diberi pilihan Islam, jizyah ataupun lawan, mereka tak beri diskaun pun kepada musuh-musuh Islam ketika itu. Teringat saya dialog antara Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu, yang merupakan utusan Panglima Amr al-As yang telah diutus oleh Umar Al-Khattab untuk berjumpa dengan Al-Muqawqis. Al-Muqawqis ini gubernur Rom, cawangan Mesir. Pejabatnya di Iskandaria, Alexandria. Umar Al-Khattab dihantar anak buahnya nama Amr al-As. Amr al-As hantar pula anak buahnya Ubadah bin Samit pergi bincang dengan wakil gubernur, kepada gubernur Rom di Mesir, wakil kerajaan Rom di Mesir. Ubadah sampai, dia beri kata dua. Ud'uhum ilal Islam, fa'inhum abaw fasalhumul jizyah, fa'inhum abaw fasta'an billah wa qatilhum. Pertama masuk Islam, yang kedua bayar jizyah, yang ketiga kita lawan. Namun Al-Muqawqis, dia telah tanya kepada Ubadah, katanya, afala tujibuna ila khaslat ghairi hadil khisali salat. Kata dia, tuan, takkanlah 3 pilihan ini saja ada? Tak ada option lain ke? Tak ada option lain lagi ke? Ketika itu Ubadah mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia menyebut, wala rabbus sama wa rabbu hadhil ard wa rabbu kulli syai'in. Demi Tuhan yang menguasai langit, menguasai bumi, menguasai apa saja yang ada di dunia dan di atas ini, maka malakum indana khaslatan ghairaha. Kamu tidak ada pilihan apa-apa pun. Minta maaf. Ini saja pilihan kamu ada. Saudara-saudari sekalian, sebab itu Islamlah yang telah menggerakkan semangat kita untuk berlawan dengan orang yang buat tindakan kurang ajar kepada kita. Sebab dalam Islam ada satu silibus yang tidak ada pada agama-agama lain, iaitu kita ada silibus khas namanya jihad. Walaupun orientalis barat, suasana September 11 dan sebagainya begitu sensitif perkataan jihad ini, tetapi kedudukan jihad sebagai salah satu perkara yang disebut dalam Quran itu kita sama-sama makruf. Kita sama tahu. Al-Quran sebut perkataan jahada. Itu kata akar bagi jihad, itu 42 kalimat. Dalam hadis bab jihad ada dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta' Imam Malik, ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Bulughul Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Imam Muslim dia cantumkan bab jihad wasyar, tentang ekspedisi ketenteraan dalam satu bab. Imam Al-Bukhari dia khususkan satu bab yang memuatkan kisah-kisah peperangan Nabi saja. Dalam bab dipanggil Maghazi. Begitu juga Imam An-Nawawi disusun 67 keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dan jihad ini kata Nabi, tidak ada amalan yang boleh at par dengan amalan jihad. Sahabat pernah tanya, ya Rasul, apa amalan yang setaraf dengan jihad? Kata Nabi, ma ya'dilul jihad fi sabilillah.
Takkan ada apa-apa amalan yang sama dengan jihad fisabilillah. Takkan ada hadis riwayat Muslim. Atas sebab itulah orang tua-tua kita bangkit berlawan. Tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang tak bersetuju. Tak mesti Islam Ustaz. Ada juga orang lain tanpa ada jihad. Baik. Mari kita lihat kepada sejarah. Mengapakah kaum Red Indian tidak wujud lagi sekarang di Amerika Syarikat? Ada, tapi terlalu sedikit. Kenapa Red Indian hampir pupus di Amerika Syarikat sekarang? Kenapa Aborigines di Australia yang tiup pipe bom 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 hampir tidak ada lagi di Australia. Tuan-tuan kerap pergi ke Sydney, Gold Coast. Kenapa hampir tidak wujud masyarakat orang asli ini? Di Amerika Syarikat dulu, masyarakat orang asli ini begitu ramai. Bahkan mereka lah penduduk asal di Amerika Syarikat, di benua Amerika. Mereka ada begitu banyak suku kaum. Kalau kita masyarakat orang asli di Malaysia ada 18 suku kaum sahaja. Kaum asli di Amerika ini berganda-ganda. Sampai 562 suku. Yang terbesar, yang kita tahulah, tengok-tengok cerita cowboy, Navajo, Cherokee, Mohawk dengan Sioux. Itu ada ratusan lagi. Ini yang paling besar-besar. Malah, pada masa sebelum kedatangan orang-orang Eropah ke tanah Amerika, Red Indian ini ada yang tidak kenal pun dengan suku bangsa dia yang lain sebab Amerika ni terlalu luas. 30 kali ganda lagi besar daripada Malaysia. Mereka pun tidak kenal sama sendiri. Dulu mereka ramai. Tapi datang penjajah daripada Eropah, datanglah kaki-kaki bisnes daripada Sepanyol ini. Apa mereka buat? Mereka hapuskan secara total. Dan ini kita sedia maklum sampai sekarang. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump. Dia memang anti betul dengan imigran yang dah ada dalam negara Amerika. Jadi Trump dengan ideologi white supremacy-nya, dia merasakan bahawa hanya orang kulit putih sajalah yang lebih superior dalam setiap perkara dan mereka sepatutnya lebih dominan berbanding bangsa-bangsa lain. Jadi dia buat satu polisi menghantar balik imigran ke negara asal masing-masing untuk menjadikan Amerika sebagai negara untuk orang kulit putih sahaja seperti dia. Walhal saudara-saudari sekalian, yang sepatut dihantar balik adalah orang putih itu sendiri. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan abad ke-15, semasa bangsa Eropah ni mula-mula menjelajah ke Amerika, orang asal di Amerika terdiri daripada Red Indian ni, kita pun tak gunakan istilah Red Indian ni, kebodohan orang Eropah memanggil Red Indian. Kerana kompas tersesat nak ke India, pergi sampai ke Amerika, dia tengok kulit orang tu merah, dia panggil Red Indian. Tak, kita gunakanlah Red Indian ini. Mereka ketika itu, masyarakat asal di Amerika Syarikat, kurang lebih ketika itu ada lebih kurang dalam 10 juta orang. Manakala sekitar abad ke-20, iaitu selepas peperangan dan juga genosid yang berlaku kepada mereka, maka anggaran penduduk asal di Amerika Syarikat berkurangan jadi 300,000 orang sahaja. Dan sekarang populasi mereka kurang daripada 1% saja daripada 327 kurang lebih juta penduduk di Amerika Syarikat. Dan mereka hari ini menjadi kaum minoriti. Why? What is the because? Kenapakah mereka pupus daripada sekian banyak menjadi sedikit? Antaranya adalah kerana mereka tidak kenal dengan istilah jihad. Selain daripada faktor kita panggil sebagai faktor Columbian Exchange ataupun Columbian Interchange. Dia Columbian Exchange ini adalah kedatangan orang Eropah. Mereka bukan datang saja-saja. Dia bawa juga pemindahan ataupun pertukaran besar, banyak perkara-perkara. Dia bawa pada negara mereka tumbuh-tumbuhan. Dia bawanya haiwan. Dia bawanya budaya. Dia bawanya populasi manusia. Dia bawa teknologi. Dia bawa idea-idea di antara Amerika dan dunia lama pada abad ke-15 dan juga ke-16 atas faktor perdagangan. Termasuklah juga yang mereka ekspor. Bawa sekali ketika penjelajahan adalah penyakit. Maka menularnya penyakit-penyakit yang dibawa ke Amerika Utara, penyakit wabak, cacar air, kolera, selsema, malaria, demam campak, penyakit kelamin dan macam-macam lagi, itu dibawa bersama oleh para penjajah dan penjelajah ini.
Disebabkan orang asli Amerika ini mereka jarang sakit, jadi bila mereka terkena penyakit-penyakit baru ini, maka mereka akan jadi sakit lebih teruk lagi. Orang Eropah mungkin dah biasa penyakit itu, jadi mereka badan dah develop dia punya sistem imunisasi. Tapi orang-orang yang selama ni sihat, kena terus, tumbang terus. Maka penyakit berjangkit telah menyebabkan kematian yang begitu ramai. Itu satu faktor. Tak campur lagi genosid yang mereka lakukan, tidak ada pembunuhan besar-besaran, tetapi mereka buat caranya, mereka berikan selimut, hadiahkan selimut kepada penduduk orang asli, diletakkan selimut itu beberapa jenis kuman, termasuklah smallpox, berbintik-bintik badan ini kepada masyarakat orang asli. Penyakit itu kemudiannya bila kena pada seorang, dia akan merebak pada orang lain dan dia akan membawa kematian dalam skala yang besar. Dan ini bukan cerita teori anti vaksin apa tidak. Ini wabak pertama ini telah didokumentasikan antara tahun 1616 sampai tahun 1619. Dikenali sebagai Great Dying. Cikgu-cikgu boleh Google sendirilah Great Dying ini. Jadi mereka menghapuskan secara menggunakan penyakit. Selain daripada itu, pada abad ke-18 dan juga 19, pemerintah Amerika dia buat satu macam PKPD lah kalau kita ini. Diasingkan masyarakat orang asli ke wilayah-wilayah tertentu yang diberikan nama reserve orang-orang Red Indian ini, reserve untuk mereka. Dan kawasan ini begitu terpencil sekali dan jauh daripada kemajuan. Maka mereka selama-lamanya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam tekanan, akhirnya menyebabkan mereka minum, mabuk, dadah, kemurungan dan akhirnya merosakkan terus kepada kaum ini. Jadi apabila tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak penjajah ini berlaku di Amerika, tidak ada yang bangkit secara bersungguh-sungguh. Sebab tidak keterlaluan kita katakan mereka tidak kenal istilah jihad. Sebab itu jihad adalah perlawanan terhebat sekali dengan penjajahan. Mari kita lihat di Tanah Melayu. Kebangkitan ulama Tanah Melayu ini asalnya berakar daripada simbahan kebangkitan ulama Islam yang berlaku di seluruh belahan dunia ketika itu. Di luar Tanah Melayu ketika itu, seperti di Indonesia, di Mesir, di Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria dan negara-negara umat Islam yang lain, Islam telah menjadi kuasa penggerak yang begitu ampuh dalam membajai perjuangan menentang penjajahan Barat dan menyuntik energi perjuangan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan ketika itu. Ulama dan gerakan Islam telah memacu perjuangan menentang penjajahan. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, dia yang menggerakkan jihad menentang penjajahan di Algeria. Lion of the Desert, Syekh Omar Mukhtar, dia menggerakkan perjuangan di Libya. Begitu juga Syekh Osman Den Fodio yang bergerak di Nigeria. Sama juga dengan Hassan Al-Banna yang membawa gerakan pembaruan di Mesir ketika itu. Ataupun Syekh Amin Al-Husaini yang menggerakkan jihad menentang pendudukan daripada Israel di Palestin ketika itu. Ataupun Sultan Hasanuddin dan Imam Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia, mereka digerakkan oleh kiai. Termasuklah juga dalam tanah air kita, Tuan Guru Hasan bin Munas atau lebih dikenali dengan Tok Janggut tahun 1919. Itu digerakkan oleh agama. Ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung berjuang tahun 22 sampai 1928. Dia dan juga gerakan Syarikat Islam Terengganu yang mengibarkan bendera Khilafah Uthmaniyah ketika itu. Jadi tidak keterlaluan kalau kita katakan punca atau kenapa kita berjuang dulu kerana Islam. Tapi seperti mana-mana yang berlaku di seluruh dunia, malangnya bagi umat Islam ialah walaupun kemenangan menentang penjajah ini adalah kerana kegigihan para ulama dan pendukungnya, tetapi buah kemanisan, kejayaan, kemerdekaan, siapa yang memetiknya? Yang memetiknya adalah golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh di Algeria, yang hulu leher ketika mengisytiharkan mereka adalah Front Liberation Nationalist ataupun FLN tahun 1962. Jiran kita di Indonesia yang hulu leher ketika deklarasi kemerdekaan sudah pasti tidak lain tak bukan Soekarno dan juga kelompoknya di Indonesia.
Dan dalam konteks negara kita, itu tak payah kita sebutkan panjang pula ceritanya nanti. Ingatlah saudara-saudara sekalian, keseluruhan perjuangan menentang penjajahan jangan dinafikan. Ia dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan ini tak boleh dipadamkan guna liquid paper. Ini tak boleh dieditkan lagi. Sebab dalam Islam ada jihad. Mari kita lihat sejarah. Kawan kata, ustaz ni semangat lebih. Contoh tak ada. Saudara-saudari sekalian, Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Petani, Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Mereka bertiga lah yang telah berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Suka ataupun tidak, itu direkodkan dalam sejarah. Pangeran Diponegoro terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad ke atas Belanda di Jawa tahun 1825 sampai 1830. Didorong oleh siapa? Kiai Mojo, Kiai Kasan Basri, Kiai Ghazali dan lain-lain. Di Banjarmasin, pelibatan para ulama Haji B. Yasin, Haji Mahmud, Haji Muhammad Asrif, Haji Muhammad Khalid, Haji Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Nafis, Haji Jala dan ramai lagi. Mereka ini melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan juga Kiai Dukuh, mereka mempengaruhi Sultan Banten untuk melancarkan jihad ke atas orang-orang Hindu di Pajajaran dan Palembang yang ketika itu begitu biadab sekali dengan orang Islam. Dan jauh sebelum itu Kiai Embun, dia pernah melancarkan jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683 sampai 1706. Begitu juga pemberontakan golongan peladang dan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888. Siapa yang menggerakkan? Nak petani itu bangun, dia pun cukuplah makan apa yang ada. Yang menggerakkan mereka hasil kegiatan ulama-ulama. Kiai Abdul Karim yang memimpin tarikat Qadariyah menentang habis-habisan penjajahan ketika itu. Dan orang tarikat juga tidak terkecuali dalam sejarah, dalam perjuangan menentang penjajahan. Jangan kita ingat, ustaz-ustaz geng tarikat ni gente tasbih saja kerjanya. Cari dalam sejarah, pendukung tarikat Samaniyah melakukan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Belum dikira perang Padri, pimpinan Imam Bonjol di Minangkabau, gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, gerakan Wali Songo di Jawa, Teku Cik Tiru di Aceh, bahkan di Kemboja yang terkenal dengan jihad pimpinan ulama. Siapa memimpin? Parome Khatib Sumat ataupun Khatib Abdul Samad menentang penjajahan terhadap orang Vietnam. Begitu juga gerakan Raja Sulu. Raja Sulu juga seorang agamawan, seorang ulama. Sultan Azimuddin. Dia melancarkan jihad ke atas Spanyol tahun 1760 untuk menyekat kristianisasi ketika itu. Dan perjuangan para ulama, agamawan, kiai dan imam ini juga berlaku di Mataram, di Pasai, di Goa, di Patani, dan lain-lain tempat yang berdepan dengan mana-mana penjajahan seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Vietnam dan juga Siam. Saudara-saudari sekalian, dan yang lebih kita kagumi adalah para agamawan Nusantara ni. Kita tak nak fokus kepada perjuangan-perjuangan kemerdekaan di tempat lain, di tanah Arab. Itu kita tak nak campur. Yang kita kena cerita yang berlaku di tempat kita sekarang. Nusantara umumnya, di tanah Melayu khususnya. Saudara-saudari sekalian, begitu kagumnya kita dengan kehebatan agamawan dahulu. Mereka ketika itu berjaya membuktikan kepada penjajah, walaupun kita ini dijajah beratus tahun, tapi akhirnya kita boleh bersatu menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan ini penjajah garu kepala. Apa sebab? Di negara lain, kalau mana-mana tempat dijajah, tempat itu akan pecah berkeping-keping menjadi negara bangsa. Dulu Semenanjung Tanah Arab itu semua satu, bawah Khalifah Uthmaniyah semua. Semenanjung Arab Hijaz itu. Tapi bila masuk penjajahan, dia pecah-pecahkan. Dan bila mereka ini dah dipecah-pecahkan, untuk nak masuk, habis penjajah balik, kita bayangkan mereka akan combine seluruh Semenanjung Arab itu jadi sebuah negara macam kita, Malaysia, Persekutuan Malaysia. Berapa tidak? Berpecah-pecah. Iraq, cara Iraq. Mesir, cara Mesir. Syria, cara Syria. Sebab itu tuan-tuan kalau mengaji tanah Arab, bendera Arab semua lebih kurang. Itu yang Datuk Seri Alip Syukri keliru, mana bendera Iraq, mana bendera Palestin. Bendera dia lebih kurang saja. Hijau, hitam, merah,
Cuma garisan saja pecah. Kenapa benderanya begitu? Garisan itu mengikut pecahan penjajahan. Spanyol, Perancis, British dan berbagai lagi. Tapi kita alhamdulillah berkat daripada guru pondok ini berjuang bangkali, asalnya berkeping-keping menjadi sebuah negeri persekutuan. Dan esok kita akan sambut pula Hari Malaysia. Ini keberkatan. Baiklah saudara-saudari sekalian. Kita wajar untuk mengenang kembali sejarah ini dan bersyukur kerana Allah Ta'ala membantu kita memberikan kemenangan kepada orang tua-tua kita dahulu. Sebab itu saya tertarik juga nak berkongsi satu pendapat yang diberikan oleh para sejarawan. Sama ada saudara-saudari bersetuju ataupun tidak. Ini hanya perbincangan akademik. Ini bukan hukum hakam, dosa pahala, salah masuk neraka dalam kubur, malaikat tanya. Tak. Ada di kalangan sejarawan mengatakan bahawa sebenarnya kita tidak dijajah. Itu ada. Ada premisnya, ada hujahnya. Apa sebab? Pertama, ada yang melihat bahawa penjajahan, kalau dia berlaku secara de jure, D-E-J-U-R-E, de jure, iaitu penjajahan secara rasmi, itu tidak berlaku di Tanah Melayu. Sebab penjajahan secara de jure, secara rasmi, hanya berlaku di 3 buah negeri saja. Strait Settlement, iaitu Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang, dan juga Sabah dan Sarawak. Kenapa mereka berpendapat demikian? Pertama, ini hujah. Mungkin cikgu-cikgu sejarah ada akidah mereka ataupun pahaman mereka tentang sejarah. Tapi ini perbincangan akademik. Ya. Kalau British menjajah di sebuah tempat secara rasmi, mereka secara tradisinya, mereka mesti memansuhkan institusi diraja tempat itu. Ini SOP dia. Dan SOP ni tak boleh ubah. Kalau dia ubah SOP ni macam tak ada SOP je lah. Macam tak wujud. Dia mesti mansuhkan. Mansuh maknanya hapus total. Tidak ada raja perbelanjaan ni pun tak ada. Tak nak langsung. No such thing. Istana pun tak ada. Mansuh total. Sebagai contoh, apa yang mereka lakukan kepada monarki-monarki di India, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe dan juga Myanmar. Di India, wah itu luar biasa sekali. 2 kesultanan besar di India dihapuskan total. Tak ada apa tinggal. Pertama sekali kerajaan Delhi di India Utara. Dah memerintah 349 tahun. Orang putih boleh hapuskan begitu saja. Yang kedua, dinasti Mughal di India. Dah memerintah 333 tahun. Bahkan Raja Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar, itu dibuang ke Myanmar tahun 1858 dan mangkat di sana. Dan tempat dia digantikan oleh Empress of India sejak pada zaman Queen Victoria tahun 1819. Sampai sekarang. Kita di Malaysia dengan Raja Mughal ni kita makan jasa paling besar sekali. Apa nama? Nasi biryani. Biryani itu Baryani. Itu memang daripada kerajaan Mughal. Dia perkenalkan di Johor pada zaman almarhum Sultan Abu Bakar. Panjang pula ceritanya nanti. Dan nak habis ke? Nak habis dah? Oh belum. Biasa kalau appear dalam frame ni nak habis dah. Okey. Dan mereka kebiasaannya Inggeris ini, dia akan melantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran mana-mana tanah jajahan mereka. Ini SOP dia. Dan ini kita tak boleh nak menafikan. Dalam kes Tanah Melayu, British hanya melantik Resident sahaja. Ataupun High Commissioner. Ataupun Chief Commissioner. Di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Dan kuasa mutlak de jure masih lagi di tangan institusi diraja. Maka apabila institusi raja masih lagi kekal, maka ini bererti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Sultanates of the Nine dan Malay states existed continuously. Sepanjang masa kesultanan itu sentiasa ada. Jadi historically, secara sejarahnya, kita ini dipanggil sebagai protectorates. Negeri lindungan. Bukan negeri jajahan. Dia negeri, di negeri-negeri Tanah Melayu ni ada 3 faset. 3 jenis. Pertama, negeri-negeri Melayu bersekutu. Federated Malay States. Mereka ada resident Inggeris. Kalau dalam sekarang nak kenal negeri Melayu bersekutu tak bersekutu mudah saja. Kalau negeri bersekutu pakai PTD. Kalau tak be diplomatik. Negeri tak bersekutu tak ada PTD. Atau nak mudah lagi, negeri tak bersekutu
Dia panggil Unfederated Malay States ni biasanya Jumaat cuti, Ahad kerja. Itu negeri Melayu tak sekutu. Dia memang tak ikut Inggeris betul. Dan ada satu lagi negeri selain daripada Federated dengan Unfederated ini adalah Strait Settlement. Strait Settlement ini ditadbir sebagai Crown Colonies, jajahan mahkota Inggeris. Ini yang di bawah Inggeris, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Adapun orang Melayu adalah rakyat sultan. Kita duduk negeri Melayu sekutu dengan tak sekutu, kita rakyat sultan. Adapun orang yang duduk di negeri-negeri Strait Settlement yang terdiri daripada China dan juga India yang dibawa untuk bekerja ini, mereka digelarkan sebagai British, mereka tidak digelarkan sebagai British citizen, mereka dipanggil British subject. Orang putih cerdik, dia tak nak iktiraf orang China, India di Pulau Pinang, Singapura, Melaka sebagai British citizen. Sebab kalau menjadi British citizen, mereka layak untuk menjadi rakyat British dan boleh balik pergi ke London. Jadi mereka hanya diberikan taraf sebagai British subject saja. Timbul persoalan. Jadi kalau kita ni bukan koloni ataupun tanah jajahan British, ni apa hal kita berusaha bagi nak agak pergi ke London minta merdeka? Tak payahlah kumpul gelang, kumpul emas, kumpul anting-anting, cincin, bagai-bagai. Pergi je lah, merdeka je lah. Nak buat apa minta-minta orang putih kalau tak pernah kerja orang putih? Sabar. Dia cerita ni kita kena balik kepada Perang Dunia, di akhir Perang Dunia yang kedua. Ada cerita di sebaliknya. Selepas kekalahan Empire Jepun, pada akhir Perang Dunia yang kedua, di mana pemerintahan tentera Jepun telah surrender dan menyerah diri kepada pihak bersekutu. Dia panggil Allied Forces. Kalau dalam kita ni British di Singapura. Ketika mereka menyerah diri, Empire Jepun, masa tu dia jajah negara kita. Dia jajah Kedah, dia jajah Pahang, dia jajah lain. Semua ni bawah Jepun. Kan Jepun turun di Kota Baru. Jepun. Dia jajah semua. Jadi bila dia menyerah diri, entah macam mana, Jepun ketika itu, dia telah menyerahkan kita ni semua kepada British. Dia serahkan kepada Jepun, kita semua jajahan. Bukan Malaysia saja. Bahkan Burma, negeri-negeri Selat, semua diserahkan secara lamsam kepada pemerintahan tentera British. Dan itu juga berlaku di Filipina. Di Filipina, Jepun serahkan kepada tentera Amerika Syarikat. Di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia ketika itu isytiharkan merdeka pada 17 Ogos tahun 45 selepas Jepun menyerah diri. Tetapi Indonesia ketika itu masih dijajah oleh Belanda sampai tahun 1948 selepas perjanjian Meja Bulat. Dan Malaysia, Melaya dan juga Strait Settlement ketika itu telah diletakkan di bawah BMA, British Military Administration, secara unilateral. Ini puncanya. Unilateral maknanya tak ada bincang, tak ada Assalamualaikum, main bagi saja. Jepun, dia punya perangai. Dia bagi saja pada British. Padahal Kedah, Perak, Pahang, kita bukan bawah British. Yang bawah British, Melaka, Singapura, Pulau Pinang. Dan itu fakta. Dia serah secara langsam. Orang putih bila dapat, dia pening. Tapi mungkin tuan-tuan orang cerdik akan tanya, apakah tak cerdik benar masa itu boleh main serah-serah? Tak ada orang perasan ketika itu. Tuan-tuan sekalian, kenapakah kita tak perasan penyerahan ketika itu? Kerana ada power vacuum. Power vacuum yang ada kekosongan. Kerana negeri-negeri dalam keadaan pasca perang dan pihak British pula, ini orang putih ni memang bangsa suka menjajah. Amerika tu jadi negara dia. Australia tu jadi negara dia. Tinggal Malaysia tu jadi negara dia. Sebab orang tua-tua kita melawan. Dia orang ni pula memang suka mengambil kesempatan. Use and abuse. Campur dengan Jepun, nak lorat dah nak balik ke Tokyo. Dia serah semua. Kita ada power vacuum. Dan power vacuum ini sering berlaku. Kalau dalam negara kita ketika peralihan kuasa daripada Tun Mahathir pergi kepada Tan Sri Muhyiddin, kan kita ada power vacuum. Power vacuum ketika itu kita ditakbir oleh penjawat awam saja, panggil kerajaan interim ketika itu. Dan kali kedua kita power vacuum semasa peralihan daripada Tan Sri Muhyiddin ke Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini berlaku dalam suasana demokrasi moden. Bayangkanlah berlaku dalam suasana perang. Jadi orang putih ketika itu, mereka telah dapat seluruh tanah Melayu ini kerana diserahkan oleh orang Jepun. Jadi orang putih pun, mereka pun tak bersedia juga nak menanggung semua bala ini.
Dia nak jaga 3 negeri saja, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Lalu muncullah cadangan oleh British untuk menjadikan Melaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 1946 melalui gagasan Malayan Union. Jadi ketika itulah Raja-Raja Melayu telah dipaksa untuk turun tanda tangan serahkan kuasa kepada British. Mana kita duduk bawah Queen of London ketika itu. Namun Alhamdulillah, orang tua-tua kita dulu cerdik. Nasib baik orang tua-tua kita dulu fikir jauh anak cucu. Kalau dia serupa kita perangai, sibuk main game, main apa, bilang grade 48, 52, 54. Tak berjuanglah jawabnya. Tak berjuanglah jawabnya. Mereka berjuang berhabis-habisan untuk nak menggagalkan Malayan Union dan nak digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi orang Melayu masa tu kita tak ramai. Ataupun kita ada tak kuat. Kerana sudah ramai orang yang lebih selesa kerja dengan Inggeris. Bahkan ada negeri yang tak nak merdeka pun. Mereka suka duduk bawah Inggeris. Sebab bagi mereka, orang Melayu buat jarum sebatang pun tak boleh, nak merdeka buat apa. Duduk diam-diam sudahlah ada. Dan ni kita tak sebutlah nama orang dah meninggal semua orang ni. Jadi ketika itu orang tua-tua telah bergabung dengan 2 parti yang baru ditubuhkan. Iaitu MCA dan MIC. MIC dan juga MCA adalah parti bayangan. Bayangan maknanya MIC adalah bayangan Kongres Parti di India dan MCA adalah bayangan Parti Kuomintang yang mentadbir Republik China selepas kejatuhan dinasti Qing. Kenapa saya guna istilah bayangan? Kerana kalau kita balik kepada kenyataan saya yang awal tadi, orang-orang daripada India, daripada China yang dibawa masuk oleh British sebagai buruh tambatan, dia panggil indentured labourers ini, mereka ini ditempatkan di ladang-ladang, di kebun-kebun getah, di lomo-lomo biji timah kepunyaan British. Dan mereka ini tidak ada kerakyatan. Stateless. Tak ada negara, tidak ada kerakyatan. Mereka hanya dipanggil British statement saja. Mereka bukannya British citizen. Rakyat sultan pun tidak. Jadi masa itu, saya sebutkan tadi, negeri Melayu, negeri ada 3. Negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu dengan straight settlement. Jadi straight settlement ini ditadbir sebagai crown colonies, jajahan daripada mahkota Inggeris. Maka MIC dan MCA yang mewakili kaum-kaum mereka, mereka berpaksikan kepada organisasi asal negara mereka, iaitu Indian Congress Party dan Parti Kuomintang Party. Dan masa itu Inggeris telah menubuhkan sekolah-sekolah vernacular, Tamil dan juga Mandarin. Apa sebab? Kerana sejarahnya British dirikan sekolah-sekolah ini sebagai persediaan bahasa dan budaya supaya anak-anak buruh tambatan ini, indentured labourers ini, kalau anak mereka lahir di tanah Melayu dan selepas kilang tutup mereka nak balik ke mainland China, anak-anak mereka sudah pun disiapkan bahasa Mandarinnya dan juga budaya Cinanya. Kalau mereka selepas siap kerja di estate getah, nak balik semula ke India, mereka telah diajar bahasa Tamil siap-siap di sekolah vernacular ini dan diajarkan budaya dan bagai lagi supaya mereka nanti bila British keluar daripada tanah Melayu, mereka boleh balik ke negara mereka dan boleh kekalkan budaya itu. Ini tujuan asal British. Sebab itu ketika inilah baiknya orang Melayu, hebatnya jiwa, besarnya jiwa Kesultanan Melayu dulu-dulu, mereka telah mengajak semua, tak kira Cina India, mari kita duduk kumpul, kita nak halau British ini luar. Timbul persoalan. Dah kita berkumpul stadium 31 Ogos 1957, buat apa Ustaz? Sedap sangat Ustaz kata tak merdeka, tak merdeka. Bagaimana orang menjerit merdeka, merdeka. Merdeka apa kalau tak merdeka, nak menjerit buat apa? Jawapannya begini. 31 Ogos 1957 adalah tarikh di mana institusi diraja secara simboliknya telah menyerahkan kuasa mutlak mereka selama ratusan tahun kepada rakyat menerusi parlimen dan juga perlembagaan. Itu simboliknya. Maka merdeka ini tidak boleh tidak. Kita rafakkan, kita panjatkan, menjunjung kasih peduli yang maha mulia Raja-Raja Melayu yang telah berjiwa besar menurunkan kuasa mutlak mereka kepada kita rakyat menerusi parlimen. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang bukan Melayu, kajilah sejarah, junjung kasihlah kepada Raja-Raja Melayu yang telah menyelamatkan kita daripada penipuan British yang semasa itu telah berjanji macam-macam nak menghantar saudara-saudari balik semula ke negeri asal dengan diberi pendidikan, rupanya tak dilakukan pun. Tapi kemuliaan budi Raja-Raja Melayu ini telah pun memberi peluang sama rata kepada semua.
Sebab itu saya bawakan kronologi sejarah ini sebagai nak beri kesedaran kepada kita semua bahawa merdeka ini ada satu lapisan yang perlu kita lihat, iaitu perjuangan orang-orang yang kita tak nampak ini. Sebab itu merdeka ini, kok mana pun, kita sebagai generasi pasca merdeka ini, tidak ada merdeka yang hakiki. Kita ini hanya seremonial saja. Yang tuan-tuan gantung bendera dan bagai-bagai ini seremonial saja. Kemerdekaan hakiki no such thing. Tidak ada kemerdekaan hakiki. Lambat laun, kita akan tetap dijajah kembali. Dan kita masih lagi dijajah banyak. Dan penjajahan itu datang dalam pelbagai bentuk. Misalnya, kita masih dijajah dari sudut ekonomi misalnya. Walaupun British balik, mereka berikan merdeka kepada kita. Tapi merdeka tu hanya atas kertas saja. Apa sebab? 200,000 ekar tanah masih menjadi milik British. Masih menjadi milik British. Sebab itu tahun 1981, lebih tepatnya 7 September tahun 1981, Perdana Menteri masa itu telah mengarahkan PNB dan beberapa pakar kewangan untuk pergi ke London melakukan serang hendap subuh. Dia panggil Dawn Raid. Operasi Dawn Raid ini, Malaysia lakukan serangan di London Stock Exchange. Serangan waktu subuh. Ini bukan serangan berdarah apa tidak. Serangan pembelian saham. Ketika itu, kita telah diarahkan oleh pihak kerajaan untuk merampas balik syarikat Guthrie. Syarikat Guthrie ini milik British. Usia dah lebih pada 100 tahun. Syarikat Guthrie ini, dia menguasai 200,000 ekar tanah di Malaysia. Ini baru syarikat Guthrie ini. Belum syarikat-syarikat lain. Syarikat milik British yang lain. Ini baru cerita Guthrie baru. Dan dalam masa 4 jam, anak-anak Melayu ini telah berjaya merampas balik Guthrie, bawa balik ke Malaysia, dan kita buatkan pencantuman antara Guthrie, Golden Hope dengan Sime Darby. Ini baru satu company ni, Guthrie ni. Bayangkan company yang lain. Kita masih dijajah dari sudut ekonomi. Kita masih dijajah dari sudut perundangan. Kita bergelut dengan tekanan demi tekanan daripada pihak antarabangsa untuk kita tanda tangan beberapa treaty ataupun statut-statut tertentu yang ingin membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC campur tangan dalam urusan undang-undang dalam negara. Masih lagi sampai sekarang. Kita juga masih lagi diancam dengan wabak, pandemik yang kita sedang lalui sekarang. Telah meragut kebebasan kita. Tak pasal-pasal ceramah dalam telefon. Letih tuan-tuan ceramah dalam telefon ni. Dah tak tahu entah ada orang. Tidak, saya pun tak tahu. Saya mana muka saya. Daripada pukul 2 tadi, saya mana muka saya. Diragut kebebasan kita dalam menyampaikan ceramah. Contohlah, contoh. Dan akan datang kita tetap juga akan dijajah lagi oleh siapa? Ya'juj. Sekejap. Sidang hadirin, sidang penonton yang kita hormati sekalian, kita tengok talian yang hormat Datuk. Baik, yang akan datang lagi kita akan tetap lagi dijajah oleh Ya'juj Ma'juj, oleh Dajjal dan banyak lagi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, tidak ada kemerdekaan yang hakiki. Yang ada hanyalah seremonial saja. Tapi kita bersyukur ke hadrat ilahi kerana para pejuang kita dahulu tidak pernah tidur. Bukanlah tak tidur langsung, ini bahasa simbolik. Mereka tidak tidur, artinya tidak alpa. Sebab itu perjuangan merdeka itu disusun daripada perkataan Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Dan perjuangan itu sudah pun bermula sejak daripada zaman Portugis menjajah Melaka lagi. Yalah, benda ni banyak dah yang ada viral dalam video. Tapi saya ulang jugalah untuk nak mengambil keberkatan. Ketika Portugis menjajah Melaka, 24 Ogos tahun 1511. Dia jajah bukannya sekejap, 130 tahun. Tempoh Kesultanan Melayu Melaka berdiri, 110 tahun. Portugis jajah 130 tahun. Adakah orang tua-tua kita dulu tidur membuta saja? Tidak. Orang-orang Aceh, Sultan Ali Muayyad Shah, Sultan Aceh pertama. Tahun 1521 dia dah serang Melaka. Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Tahun 1537 dia serang Melaka. 1547 dia serang lagi, kali ini guna kapal. Tahun 1564 dia serang lagi, kali ini dia minta bantuan kerajaan Turki Utsmani.
Zaman itu Turki Utsmani zaman Sultan Sulaiman yang pertama, Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Dan Turki dia kena bantu tanah Melayu ketika itu Nusantara ketika itu kerana kita, kawan Turki marah pula kalau kita cakap benda ni. Mereka bertanggungjawab atas penyebaran dan juga penaklukan yang dilakukan oleh orang Eropah. Mereka bertanggungjawab. Kenapa saya katakan begitu? Marah pula orang Turki. Ini semua gara-gara Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih kita puji, kita respect dia. Tetapi bila dia dapat mengambil Istanbul, segala perdagangan rempah dikawal oleh dia. Rempah ketika itu diambil oleh syarikat-syarikat khas daripada Nusantara. Rempah memang tak ada di negara lain, melainkan di Nusantara saja. Nak kapu barus itu ambil di Barus betul, di Sumatera. Sebab itu bila dia sekat perdagangan, orang putih ni terpaksa merantau, mencari sendiri. Bila dia merantau mencari sendiri, yang dia pergi ke negara kita. Iaitu sebab tak boleh tidak, Turki Utsmaniyah bertanggungjawab juga di atas penjajahan ini. Begitu mahalnya emas zaman Sultan, mahalnya rempah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, 1 kilo rempah bersamaan 2 kilo emas. 2 kilo emas. Emas, gold, 2 kilogram, baru dapat beli 1 kilo rempah. Jadi atas faktor itu, mereka juga membantu. 1564, kerajaan Turki Utsmaniyah telah menyerang kerajaan Portugis, tapi gagal. Begitu juga tahun 1641, penjajahan Belanda. Adakah orang Melayu dulu tidur? Tak. Semuanya telah berjuang habis-habisan. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Yang penting, saudara-saudari sekalian, marilah kita dalam membincangkan pada kesempatan petang ini, berkaitan tentang hal mencari erti kemerdekaan yang sebenar. Erti kemerdekaan yang sebenar adalah kita berjaya membebaskan jiwa kita daripada menjadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba kepada Allah. Moga-moga kita sama-sama dapat bersatu, dapat terus berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. Pastikan tidak ada lagi penjajahan bentuk-bentuk baru. Ayuh, kita bantu bangunkan agama, dada beriman, akal pun sempurna. Janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban bermanis muka. Agama dibina, negara dipelihara. Bekerja keras sehabis daya. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kembali semula kepada Puan Rosimah yang berada di studio. Silakan. Terima kasih Yang Hormat Datuk di atas perkongsian yang cukup bermakna, cukup mendalam dan cukup menyentuh hati. Sangat-sangat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh para ulama dan para pejuang yang telah bertungkus lumus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan sekarang hasilnya kita yang kecapi kemerdekaan itu. Dan Datuk, Yang Hormat Datuk, sebelum Datuk tinggalkan sidang bicara santai pada petang ini, kami mohon Datuk bacakan doa kepada kami semua agar negara kita sentiasa berada dalam kemerdekaan dan keamanan yang sewajarnya. Silakan Yang Hormat Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuk baladana hadhihi khasatan wa sairul biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war raha وَفَضْهَا بِحِفْظِكَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولايتنا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Alhamdulillahirabbil alamin.